Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Bercakap tentang pilihan Raya Negeri Sabah. Kita direct to the point saja. Ramai yang mula bercakap tentang pilihan Raya Negeri Sabah, PRN ke-17. Mana tidak, sebab PRN diadakan pada tahun ini, sekarang sudah pertengahan tahun. Tarik-tarik yang dinantikan adalah pembubaran DUN Sabah dan juga tarik pilihan Raya Negeri Sabah. Semua tarik-tarik penting ini dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di negeri di bawah Bayu. Dan ada lagi satu perkara yang paling dinantikan. Setelah BNPH akan bekerja sama, Anwar Ibrahim sudah membuat kenyataan bahwa Haji J akan mengetuai rundingan JRS-PH. Jadi belum confirm JRS akan bersama-sama dengan di dalam pakatan PHBN bagi mendepani PRN ke-17 Sabah. Belum confirm. Sedangkan JRS sudah membuat kenyataan sebelum ini bersedia untuk tanding solo. Tapi bagaimana pula dengan Perikatan Nasional? Bagaimana dengan Perikatan Nasional? Saudara-saudara, berkaitan dengan PRN Sabah, PAS tandingi paling kurang 6 kerusi guna logo PN. Makna kata PN pun mau bertanding. PAS mau bertanding di Sabah. Bolehlah, boleh coba. Walaupun mungkin kita kata penerimaan parti PAS di negeri Sabah dan juga mungkin di negeri Sarawak kurang sedikit. Tapi boleh coba. Mereka menggunakan logo PN. Jadi tuan-tuan dan bapak yang saya hormati, andai kata JRS tidak jadi bekerja sama dengan PHBN, adakah ini dengan ini Ketua Menteri Sabah JRS yang menyokong kerajaan perpaduan tidak menuruti apa cadangan daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Adakah dengan ini JRS tidak mahu bersama-sama lagi dengan kerajaan perpaduan? Itu pertama. Dan yang kedua, kalau JRS tidak mau bergabung dengan PHBN, dengan siapa JRS mau bergabung? Adakah dengan PN dan Warisan dan mungkin parti-parti lokal yang lain? Wow, saudara-saudara, mungkinkah kerajaan negeri yang baru nanti adalah kerajaan JRS, PN, Warisan? Nah, saudara-saudara, kita pun tidak tahu sebab sebelum ini Ketua Menteri Sabah bersama-sama dengan Muhyiddin di dalam bersatu. Tapi pada akhirnya setelah kerajaan perpaduan ditubuhkan, tidak tahu apa dah jadi, akhirnya Ketua Menteri Sabah Haji Jinor menyokong Anwar Ibrahim. Tapi sekiranya kali ini pula JRS tidak mahu bersama-sama dengan PHBN di dalam kerajaan negeri Sabah, jadi dengan siapakah JRS akan bersama-sama? Apa komen Anda? Dan seterusnya pula, kalau kerajaan baru nanti, let's say lah, kerajaan gabungan JRS, PN, Warisan menang. Siapa yang akan jadi Ketua Menteri Sabah yang baru? Bolehkah Warisan dan JRS bekerja sama? Sedangkan PHBN pun boleh bekerja sama. Mungkin juga JRS, PN, Warisan boleh bekerja sama. Ini semua menjadi persoalan. Dan calon-calon ketua menterinya meramai juga. Daripada JRS, Ketua Menteri Sabah sendiri, Haji Jinor. Ketua Menteri Sabah hari ini, Jeffrey Kitingan pun boleh. Daripada PN, mungkin Muhyiddin Yassin, mungkin Hadi Awang. Daripada Warisan, Syafiq Abdal. Mungkin YB Munirah pun boleh. Yang sebelum ini banyak yang letak komen nama YB Munirah. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, berkaitan dengan satu isu yang menjadi sebutan ramai orang. Bukan sudah cerita kedai kopi, bukan lagi cerita dongeng ataupun cerita dibuat-buat, tapi berkaitan dengan skandal rasuah Sabah yang menjadi satu cerita ramai orang kerana melibatkan beberapa pemimpin-pemimpin, melibatkan beberapa wakil-wakil rakyat di dalam kepimpinan politik kerajaan negeri Sabah. Nah, saudara-saudara, setelah di dalam isu ini disebut nama Ketua Menteri Sabah, setelah nama Haji J disebut, kita tidak tahu beliau bersalah atau tidak, tapi nama beliau ada disebut di dalam skandal ini. Jadi, apa pula pandangan daripada parti-parti kepimpinan-kepimpinan politik yang lain di dalam negeri Sabah?
Nah, akhirnya antara yang selalu bercakap berkaitan dengan isu ini adalah Parti Warisan yang terkini, saudara-saudara. Pemuda Warisan buat satu kejutan besar. Pemuda Warisan jangka Haji G diheret ke mahkamah dalam masa terdekat. Nah, ini satu kejutan besar untuk Haji G, untuk kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah dan juga GRS. Pemuda Warisan menjangkakan pemimpin politik Sabah, termasuk Ketua Menteri Haji Jinor, yang didakwa terlibat dalam skandal rasuah berkaitan lesen cari gali mineral akan diheret ke mahkamah dalam masa terdekat. Adakah dengan ini, contohlah, Ketua Menteri Sabah Haji Jinor diheret ke mahkamah sebelum tarik pembubaran Sabah, sebelum tarik PRN 17 PRN Sabah pada tahun ini, adakah beliau secara otomatik tidak layak untuk bertanding? Lebih teruk kalau Ketua Menteri Sabah ditangkap. Nah, ini menjadi pertanyaan lah. Sebab rata-rata komen yang saya terima daripada netizen mungkin bukan penyokong kepada Haji G memberikan cadangan ataupun mungkin ya cadangan. Mereka kata mereka tidak suka pemimpin yang rasuah. Nah, siapa pemimpin yang rasuah? Nah, kita pun tidak tahu siapa, tapi kalau ada pemimpin yang rasuah, sudah pasti harapan netizen adalah mereka ini ditangkap. Ketua Pemuda Warisan Terence berkata demikian selepas PH dan BN mengumumkan kerjasama dalam PRN akan datang. Seluruh rakyat Malaysia, terutamanya orang Sabah, ingin tahu apa mesej yang dihantar oleh Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan PHBN berhubung keputusan meninggalkan GRS. Adakah sesuatu tangkapan akan berlaku terhadap Haji G, Speaker Dun dan 8 adun GRS yang didakwa terlibat dalam skandal rasuah? Kemungkinan besar mereka yang terlibat dalam skandal rasuah akan dituduh ke mahkamah dalam masa terdekat. Makna kata di dalam artikel ini, di dalam kenyataan Ketua Pemuda Warisan berkata, bukan saja nama Haji G yang mungkin boleh diheret ke mahkamah, tetapi 8 adun yang terlibat. Haji G yang juga pengurusi JRS berkata gabungannya bersedia bertanding solo. Akan datang sekiranya PHBN sudah muktamad untuk bekerja sama. Ketua Menteri menegaskan bahwa Parti Sabah mesti menjadi teras kerajaan negeri. Manakala, saudara-saudara, Anwar pula sebagai PM ada membuat kenyataan mahu Haji G mengetuai rundingan GRS PH. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, Ketua Pemuda Warisan mendakwa Haji G mengemis kerjasama dengan PH sebelum ini untuk mendapatkan perlindungan berhubung skandal rasuah yang melanda pentadbirannya. Namun beliau gagal mencapai matlamatnya. Seluruh rakyat Sabah tertunggu-tunggu perkembangan seterusnya. Kita berharap 10 YB termasuk Haji G yang didakwa melakukan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa akan menerima hukuman yang setimpal. Pada 29 April lalu menjangkakan, SPRM pada 29 April lalu menjangkakan laporan forensik berhubung video dakwaan rasuah melibatkan beberapa adun di Sabah berkaitan isu pelesenan lombong mineral. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, pihaknya sedang melakukan penelitian rapi terhadap semua 10 klip video yang diberikan memberi maklumat berhubung skandal rasuah berkenaan.